اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. 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 Astaghfirullah, innallah
كان توابا أستغفر الله إن الله 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 كان توابا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون صدق الله العظيم. Tidakkah engkau melihat bagaimana jahatnya orang-orang yang bersahabat karib dengan kaum yang telah dimurkai Allah dengan sebab kekufuran dan khianatnya? Mereka itu bukanlah dari golongan kamu dan bukan pula dari golongan kaum yang tersebut itu. Kerana mereka ialah golongan munafik dan lagi mereka selalu bersumpah dengan dusta. Sedang mereka mengetahui bahawa mereka adalah berdusta. Allah telah menyediakan bagi mereka azab seksa yang berat. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan. Mereka menjadikan sumpahnya sebagai perisai untuk menyelamatkan diri dan harta bendanya daripada dirampas atau dibunuh. Maka dengan yang demikian, dapatlah mereka menghalang dirinya dan orang lain dari jalan Allah. Oleh itu mereka beroleh azab seksa yang menghina. Harta benda mereka dan anak pinak mereka tidak sekali-kali akan dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka dari azab Allah. Mereka lah ahli neraka. Mereka tetap kekal di dalamnya. Setelah nyata kepada orang-orang munafik itu bahawa harta benda dan anak pinaknya tidak dapat memberikan pertolongan ketika mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, maka mereka bersumpah kepadanya bahawa mereka adalah orang-orang mukmin sebagaimana biasanya mereka bersumpah kepada kamu.
Dan mereka menyangka bahawa dengan berbuat demikian, mereka akan mendapat sesuatu yang berfaedah kepada mereka. Ketahuilah, sesungguhnya mereka lah golongan pendusta. Syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka, sehingga menyebabkan mereka lupa mengingati ajaran dan amaran. Ajaran dan amaran Allah. Mereka itulah puak syaitan. Ketahuilah bahawa puak syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Mujadalah. Surah yang ke-54, surah yang ke-58, pada juzuk yang ke-28, bermula ayat 14 sehingga ayat yang ke-19. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan hal ehwal orang-orang munafikin dan bagaimana mereka bersahabat dengan orang-orang kafir bagi menjatuhkan Islam. Khususnya Yahudi. Golongan yang boleh memberi manfaat duniawi kepada mereka. Maka Allah Ta'ala menceritakan tentang duri dalam daging. Satu kelompok manusia yang merupakan gunting dalam lipatan. Kelompok yang menjadi musuh dalam masyarakat Islam. Mereka ini menunjukkan bahawa menzahirkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Mereka mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengorek rahsia dan menyebarkannya, membocorkannya kepada orang-orang kafir. Dan mereka mendampingi baginda sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, untuk mencari kelemahan. Kemudian mereka memaki hamun di hadapan orang-orang kafir dan orang-orang yang lemah iman supaya menjauhi Islam. Yang nak masuk Islam, dengar propaganda mereka dan mereka berkata, kita orang ni dekat dengan Nabi Muhammad. Dekat, kita tahulah. Kita duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekian-sekian, kita tahulah apa yang Muhammad tu buat. Apa yang sahabat dia buat. Lalu mereka ini menghalang orang daripada beriman. Menjatuhkan imej Islam daripada dalam. Membocorkan rahsia kepada orang kafir. Supaya kita tahu bahawa hal dan keadaan ini yang berlaku hari ini bukanlah perkara baru. Sudah berlangsung dan berlaku di zaman wahyu diturunkan. Dan Nabi SAW hidup. Kalau depan Rasulullah mereka menjadi munafik, apatah lagi depan kita. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, mereka boleh berpura-pura Islam. Duduk dengan Rasulullah dan cuba menaikkan diri mereka kononnya hampir dengan Nabi SAW. Sebagaimana kita dah baca ayat semalam. Mereka cuba berbisik, tunjuk privasi dengan Rasulullah. Sehingga turun ayat supaya keluarkan sedekah sebelum bercakap dengan Rasulullah. Bagi orang beriman sebagai teguran supaya jangan menyibukkan Rasulullah dengan soalan yang banyak dan waktu yang tidak sesuai. Bagi orang munafik sebagai sekatan pada mereka untuk tidak menjadikannya sebagai satu cara. Kononnya mereka dekat dengan Rasulullah. Kerana orang munafik ni kedekut duit. Bagi orang miskin pula menjadi ruang kepada mereka mendapat manfaat dengan sedekah yang dikeluarkan oleh orang kaya. Yang para sahabat belajar faham. Dan dalam masa yang sama mengenali watak-watak munafikin. Itu sifat paling ketara, kedekut. Kerana itu mereka tidak pernah derma dalam peperangan. Tidak juga derma kepada fakir miskin. Bahkan mereka orang yang menghimpunkan harta untuk mereka. Kerana itu mereka boleh membocorkan maklumat dan rahsia. Hanya untuk dapat keuntungan. Maka ini watak mereka. Bagaimana Allah Ta'ala menceritakan watak munafikin dan kesudahan mereka. Dan kesudahan orang-orang yang bersama dengan mereka. Kata Allah, Alam tara ilal ladhina tawallaw qawman ghadiballahu alaihim. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, kaum yang bersama dengan kelompok yang Allah Ta'ala murka kepada mereka. Yang dimaksudkan kaum yang Allah murka ialah kaum Yahudi. Kerana orang munafik ini cenderung untuk bersama orang Yahudi.
Kerana kita dah sebut dia manfaat duniawi. Dan mereka menyebarkan isyarat atau propaganda pembohongan kepada umat Islam, dan mereka membocorkan rahsia kepada orang-orang Yahudi. Atau Yahudi, mereka nampak bahawa mereka tidak boleh lawang Islam secara semuka. Sejak dulu lagi. Mereka perlu ada satu jambatan, orang tengah. Kerana Yahudi ini ada dua cara mereka berperang. Yang pertama, mereka pastikan mereka punya benteng yang kuat sebelum berperang. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran dan surah Al-Hash yang akan kita bacakan nanti. La yuqatilunakum illa min wara'i judur. Mereka tidak akan berperang dengan kamu melainkan mereka berselindung di sebalik tembok-tembok yang besar. Dalam situasi hari ini, dengan perlindungan kuasa-kuasa besar. Amerika, Britain, Perancis, Jerman. Yang tuan-tuan tengok, kebanyakan kuasa besar sokong mereka, pelindung mereka. Sebab itu mereka berani. Walaupun hari ini di Amerika, satu kajian terkini, dan konflik yang berlaku baru-baru ini, rata-rata orang muda Amerika mula tidak menyokong Yahudi. Ini menakutkan pemerintah Yahudi, pemerintah Amerika. Mereka buat satu survey terkini dengan konflik yang terbaru. Yang orang-orang tua yang berkarat tu masih sokong Yahudi. Masih percaya Yahudi dizalimi, Hamas jahat. Bahkan masih percaya bahawa bumi Palestin bumi Yahudi. Mereka berhak. Tapi golongan 30 tahun ke bawah, bila mereka buat responden ataupun mereka buat kajian lapangan, purata menyokong Palestin. Dan mengetahui yang dizalimi itu ialah orang Palestin. Dan mengetahui bahawa Hamas, mereka berperang untuk mengambil balik tanah air mereka. Kata Yahudi cuba kata bahawa Palestin tanah air mereka. Kalau kita buka sejarah, secara jujur, siapakah yang pertama mendiami Palestin? Siapa? Yahudi dengan sejarah moden, mereka tidak mendiami Palestin melainkan selepas perjanjian Balfour tahun 1948 secara rasmi. Dengan bantuan Inggeris. Bila Inggeris beri satu tempoh untuk serahkan handover kepada Yahudi, Zionis. Tapi Yahudi tak sabar, maka dia membunuh pegawai-pegawai Inggeris. Supaya Inggeris beri lebih cepat daripada tempoh tadi. Akhirnya pegawai Inggeris terpaksa aku. Sebab pengaruh lobby di Britain kuat. Beri lebih awal. Selepas pengisytiharan negara haram Yahudi. Baik itu sejarah moden, mereka cuma masuk tahun 48 saya dah sebut. Peta tahun 1947 tak ada nama negara Israel. Ia adalah Palestin. Baik, kita cerita sejarah lama lagi. Mereka kata kami dah duduk semenjak Yakub. Baik, kita buka sejarah. Yang kajian yang disepakati oleh semua ahli sejarah Barat dan Timur. Bahawa yang pertama mendiami Palestin siapa? Tidak diketahui secara jelas, tetapi ada dua bangsa utama. Pertama disebut bangsa Kanaaniyin. Yang kedua ialah bangsa Yabisiyun atau Yabisiyin. Kelompok ini ialah kelompok orang Arab. Kanaan ni bangsa Arab. Mereka berpindah daripada Jaziratul Arab menuju ke Palestin. Duduk di situ. Tidak tercatat lagi nama Yakub atau mana-mana Yahudi. Istilah kalimah Yahudi. Kemudian ada satu kabilah. Bila mereka ditimpa dengan kemarau, lalu mereka cuba untuk masuk Mesir. Firaun tidak setuju kaum ini masuk Mesir dan menghalaunya. Dan mengarahkannya supaya duduk di selatan bumi Palestin, iaitu satu kawasan namanya Balast. Balast. Lalu mereka mendiami di situ. Dalam nisbah orang Arab, disebut Balast, kalau penduduknya disebut Balastiniyin atau Balastin. Daripada itu diambil perkataan Palestin. Satu tempat namanya Balast. Dan bila mereka duduk disebut Balastiniyin. Kalau Kanaan, Kanaaniyin. Kita sebut macam tu. Kalau kita sebut misalnya Malaysia, kita sebut Maliziyin. Dipanggil nisbah. Maka golongan ini duduk di sini namanya Balastiniyin atau Palestin. Maka bertukar sebutannya dari Palestin. Dan mereka berjiran dengan Kanaaniyin dan Yabisiyin atau Yabisiyun. Ini semua kabilah Arab. Habis bila Yahudi mula masuk? Bila?
Pertama, Nabi Allah Ibrahim bila dihalau oleh Raja Namrus, bila dia keluar daripada kota Babylon, dia pergi ke mana? Mula dia pergi ke Mesir. Dan berlaku kejadian isterinya Sarah dengan Raja Mesir. Yang jenis raja yang sukakan perempuan. Nampak lawa ambil. Maka ambillah isteri Nabi Ibrahim Sarah. Tapi dia tidak mampu mendekatinya. Akhirnya dibebaskan Sarah. Dia beri hadiah Hajar. Dan dia beri hadiah harta yang banyak. Maka Nabi Allah Ibrahim bersama dengan anak saudaranya Nabi Allah Lut. Maka bergerak mereka ke bumi Syam. Bergerak ke bumi Syam. Dan belum ada istilah Baitul Maqdis. Bergerak ke Syam. Nabi Ibrahim yang pertama duduk di Syam atau Palestin. Duduk di Syam. Ini sejarah-sejarah yang lepas tu. Dan Nabi Allah Ibrahim bukan Yahudi. Kerana Yahudi nisbah kepada Nabi Allah Yaqub, Israel. Nabi Allah Ibrahim dengan Sarah lahir anak nama Ishak. Ishak berkahwin, maka lahir anak bernama Yaqub. Nabi Allah Ibrahim ada seorang lagi isteri bernama Hajar dan dapat anak Ismail yang ditinggalkan di Mekah dengan perintah Allah. Maka Ishak dan Yaqub dilahirkan di Palestin, bukan penduduk asal Palestin. Dilahirkan di sana oleh Nabi Allah Ibrahim yang bawa mereka. Maksudnya Nabi Ibrahim pergi ke Palestin, kemudian beranak di situ, isterinya beranak, keluar Nabi Allah Ishak, dan Ishak berkahwin, keluar Nabi Yaqub. Kemudian Nabi Allah Yusuf AS menjadi hamba di Mesir. Dijual hamba, masuk penjara, kemudian menjawab jawatan tertinggi dalam bidang keuangan, Menteri Keuangan. Maka dia menyuruh ayahnya Yaqub datang ke Mesir. Maka semua berpindah ke Mesir. Tak ada lagi istilah Bani Israel di Palestin, tak ada. Kerana semua mereka telah berpindah ke Mesir. Kerana melihat Mesir waktu itu, Nabi Allah Yusuf yang menjaga segala pembenaran negara. Jadi tak ada cerita asas bahawa Yahudi ni pemilik Palestin. Sejarah itu mula orang gali balik. Kita baca balik. Wa imma daripada sejarah awal. Kan'anin, Yabisiyin. Atau sebelum itu. Ataupun ambil yang mereka kata ini Ishak yang duduk. Ataupun mereka kata Yaqub duduk dulu. Nabi Allah Ibrahim datang berhijrah ke bumi Palestin. Bukan penduduk asal. Di situ dah ada penduduk asal dia. Dah ada. Mereka ialah bangsa Arab yang pertama. Yang belum Islam ketika itu. Sehingga saya katakan Nabi Allah Yaqub dan juga anak-anaknya, bahkan semua keturunannya yang berpindah ke Mesir semuanya. Lalu mereka mendiami Mesir. Sampailah Nabi Allah Yusuf wafat. Bila Yusuf wafat, mereka ditindas selama hampir 400 tahun. Tak ada tercatat mereka duduk Palestin. Tak ada tercatat mereka nak balik Palestin. Sebab mereka dah menganggap Mesir lah negara mereka. Sehingga Nabi Allah Musa diutuskan oleh Allah. Dan Allah perintahkan supaya dibawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Keluar Mesir. Dan masuk ke Palestin. Masuk, diperintahkan. Dalam keadaan Palestin sudah ada penduduk dia. Nabi Allah Musa juga berhijrah. Kita tahu Nabi Allah Musa lahir 1250 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. 1250. Ini kalau kita buka sejarah. Ini kita nak patahkan claiming dakwaan bahawa bumi Palestin milik Yahudi. Ikut mana? Nak sejarah lama ke nak sejarah yang moden? Semuanya tak ada. Tak ada. Hatta dalam catatan kitab mereka pun tak ada. Taurat. Old Testament. Jadi bila Nabi Allah Musa bergerak sampai ke Sinai dan diperintahkan masuk ke Baitul Maqdis. Tetapi Bani Israel semua tak nak masuk. Kerana waktu itu ada golongan Kan'ani. Dan mereka kuat dan gagah. Dan Bani Israel selain pada mereka kedekut, mereka takut perang. Mereka tak akan perang, mereka ada pelindung. Yang kedua, mereka tak akan perang, mereka ada tali barut. Yang kita tali barut oleh munafikin. Saya kata Yahudi dia ada dua asal penting sebelum perang. Pertama ada orang backup belakang. Yang kedua mesti ada tali barut. Kalau tak ada tali barut, mereka tak boleh menang. Sebab itu mereka cuba cari tali barut. Mereka gunakan semua orang yang lemah ni untuk jadi tali barut. Diganjarkan duit yang banyak. Jawatan, perempuan dan sebagainya. Maka bila Nabi Allah Musa ajak Bani Israel masuk, mereka tak nak masuk. Mereka kata apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, kamu dengan Harun pergi berdua lah, kami duduk sini tunggu. Kalau menang beritahu. Akhirnya Allah Ta'ala hukum mereka
sesat di padang Tih selama 40 tahun. Sesat. Duduk kat Sinai itu 40 tahun. Sampai habis keturunan. Dan Nabi Allah Musa wafat. Maka Yusha' bin Nun yang asalnya pembantu Nabi Allah Musa, Allah lantik dia rasul. Dan memimpin Bani Israel masuk. Tapi mereka bukan masuk Baitul Maqdis. Mereka masuk bandar Uraiha atau Ariha atau Jericho dalam bahasa hari ini. Jericho. Kita tengok betul Jericho. Itu disebut dulu Ariha atau Uraiha. Di mana Yusha' bin Nun masuk, bawa generasi baru yang lebih berani sikit pada generasi lama. Yang dibuka ialah Jericho. Dibuka. Buka di situ. Dan ketika mana menang, menjadi suatu syariat. Bila matahari tenggelam, kena berhenti perang. Ketika itu Yusha' bin Nun sikit lagi nak menang dan matahari hampir tenggelam. Maka dia berdoa pada Allah. Maka Allah memerintahkan matahari supaya jangan bergerak, ditahan matahari. Ini disebut dalam hadis yang sahih, ditahan matahari. Yusha' bin Nun berkata, wahai matahari, inni ma'murun wa anti ma'murah. Aku hamba Allah, kamu juga hamba Allah. Aku diperintahkan, kamu juga diperintahkan. Maka berhenti tenggelam, jangan tenggelam. Sebab kalau tenggelam saja kena berhenti perang. Malam kena berhenti perang. Akhirnya ditahan matahari. Sehingga menang Yusha' bin Nun. Nabi Allah Yusha' bin Nun AS. Lalu bila menang, mereka diperintahkan masuk ke kota Baitul Maqdis. Dan menang Jericho. Masuk. Dan diperintahkan mereka masuk dalam keadaan tunduk, merendah diri dan menyebut hittatun naghfir lakum khatayakum. Hittatun. Sebut perkara hittah. Apa maksud hittah? Ya Allah, keampunanmu, keampunanmu. Dengan rendah diri sebab dosa-dosa banyak keturunan mereka dulu. Jangan sombong waktu menang. Hittah. Tapi mereka ubah kataan hittah jadi hintah. Ya Allah, gandung. Hintah. Akhirnya Allah turunkan bala pada mereka. Tak sempat masuk, turun bala. Dengan diturunkan penyakit ta'un yang membinasakan golongan ini. Ini cerita macam mana sejarah Palestin. Tapi bila Yahudi duk claim, negara kita lah ni. Mereka upah orang munafikin buat propaganda ni. Betul saya kata orang buta sejarah. Dan cuba ubah sejarah, mereka ubah. Ini asalnya memang negeri Yahudi yang dijanjikan. Ikut mana dijanjikan? Kamu pernah diperintahkan masuk, kamu tak masuk. Kamu tak nak masuk, bukan kamu mencela Nabi Musa, suruh perang berdua je. Tak nak masuk. Sehingga tuan-tuan sekalian, bila Allah berikan kemenangan, generasi yang melanggar ni rosak, maka Yusha' bin Nun masuk dengan orang yang masih yang soleh, baik-baik. Akhirnya, barulah mereka memerintah. Bermula, generasi mereka memerintah. Sehinggalah sampai mereka kembali melanggar perintah Allah. Mereka dilanggar oleh kerajaan Babylon. Oleh raja bernama Nebuchadnezzar. Yang terkenal. Atau disebut dalam bahasa Arab, Bukhtanasar. Serang hancurkan semua. Hancur, habis mereka dihalau keluar. Lalu mereka nak kembali. Nak kembali semula. Nak kuat balik. Dalam keadaan tabut, mereka hilang. Tabut ialah kotak yang ada jubah Harun dan tongkat Musa. Yang bila mereka berperang, mereka bawa tabut ni. Daripada Yusha' bin Nun lagi bawa, menjadi sebab kemenangan. Tapi bila Babylon serang mereka dengan tabut-tabut itu buat lagi. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi yang waktu itu masih ada, Nabi Samuel AS. Minta kami nak merintah balik Baitul Maqdis. Selepas mereka menyeleweng banyak, Allah musnahkan mereka, hancur. Kata Samuel, aku takut nanti bila turun perintah Allah, kamu lawan lagi. Kata orang-orang Bani Israel Yahudi ni, macam mana kami lawan? Sedangkan kami ni teruk dah, anak bini kami ditawan. Kami dah ramai mati. Kerana Raja Nebuchadnezzar ataupun Bukhtanasar telah menawar hampir 70,000 Bani Israel buat balik ke Babylon. Dan memerintah mereka membina taman tergantung Babylon. Pada dulu mereka jadi hamba bina piramid. Zaman Fir'aun. Kemudian mereka diperintah bina taman tergantung Babylon. Lalu mereka jumpa Nabi Samuel yang masih selamat. Nabi Samuel kata, kena ada seorang pemimpin. Apakah kamu sanggup dengar pemimpin tu? Itu kami nak dengar. Akhirnya pemimpin yang diperintahkan ialah Tolut. Tolut ini petani. Orang miskin. Lalu bila Nabi Samuel AS kata pemimpin kamu yang akan membawa kamu kemenangan, seorang miskin. Mereka kata,
anna yakunu lahu alaina al-mulk wa nahnu ahaqqu bil mulki min. Macam mana pula dia boleh lantik pemimpin? Ini orang miskin. Kami lagi layak. Sebab Yahudi, syarat dia pemimpin mesti kaya. Itu mentaliti Yahudi. Toluk ni orang miskin duduk di pedalaman. Nak menang balik, nak kuat balik, nak ambil balik Baitul Maqdis, maka yang perlu kamu lantik ialah Toluk. Jadi, dan Toluk ni Allah beri dia dua kelebihan. Yang pertama ilmu. Yang kedua ialah tinggi orangnya. Sebab dia nak lawan dengan satu bangsa yang telah hancurkan dia. Bangsa yang lebih besar, yang dipimpin oleh Jalut. Akhirnya mereka setujulah. Dan Nabi Daud waktu itu masih kecil ikut perang. Ini bermula sejarah mereka memerintah dengan kuat. Lalu perang. Ini Toluk bawa asalnya puluhan ribu. Last kali tinggal 313 orang. Bila menyeberang sungai, Toluk kata, innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Allah akan uji kamu dengan sebatang anak sungai. Siapa yang minum sungai ni, maka dia tak boleh jadi tentera aku. Siapa yang tak minum, dia boleh ikut aku. Melainkan kalau setakat minum cedok dengan tangan. Cedok gitu boleh. Sebab bila minum air sungai tu jadi cinta kepada dunia, tak nak pergi perang. Tak boleh minum. Melainkan sikit, sekadar celup dengan tangan. Allah uji. Akhirnya daripada 4,000 tentera, semua pakat minum air melainkan 313 orang. Atau 317. Nabi SAW bila melihat tentera Badar, Nabi kata inilah bilangan tentera Tolut. Maksudnya 317 atau 13 orang. Banyak tu je. Antara yang duduk dalam tu ialah Daud AS. Akhirnya berlaku peperangan, Tolut menang. Nabi Daud membunuh Jalut. Faqatala Dawudu Jalut. Maka ketika itulah Jalut mula memerintah, distructure balik. Dan kemudian dilepaskan kekuasaannya pada Daud AS. Maka Daud memerintahnya dengan adil, meluaskan kawasannya. Kemudian datang anaknya Sulaiman AS. Sulaiman memerintahnya, besar empayanya. Akhir bila mana Sulaiman wafat, mereka pecah balik. Pecah balik, diserang oleh Romawi dan Romawi menguasai mereka. Terus Rom, dan Rom berperang dengan Yahudi. Mereka membunuh Yahudi. Dan Yahudi mula berselerakkan. Tak ada tempat. Tak ada tempat. Sehingga kedatangan Islam. Umar Al-Khattab mengalahkan tentera Rom untuk pulang ke Aleppo. Berundur daripada bumi Syam. Abu Ubaidah Al-Jarrah membuka kota Baitul Maqdis. Dan Umar Al-Khattab datang memegang, membawa atau menerima kuncinya. Maka wilayah itu berada dalam Islam untuk satu tempoh yang panjang. Sehingga ia dirampas kembali kerana perpecahan umat Islam. Dan umat Islam melakukan gerakan mengembalikan Baitul Maqdis melalui Sultan Nuruddin Az-Zanki. Diikuti Salahuddin Al-Ayyubi dan kembali menguasainya. Dan berterusan penguasaannya sehingga kerajaan Uthmaniyah. Sehingga datang Perang Dunia Pertama. Maka British mula mengambil tanah jajahan kerajaan Uthmaniyah. Itu cerita sejarah mudah. Sejarah mudah ni kalau kita belajar basic je. Dia tak suruh apa, itu kita faham. Bumi Palestin bukan bumi Yahudi. Hatta Allah beri peluang untuk mereka masuk, mereka tak nak masuk dengan perintah Allah. Bahkan mereka berhalau sana, berhalau sini. Dan bila masuk, mereka buat pula kehancuran. Mereka buat kerosakan sehingga Allah Ta'ala hancurkan mereka beberapa kali. Hancur mereka beberapa kali untuk mereka sehingga sampai peringkat Allah melaknat mereka. Sehingga mereka dilaknat oleh Allah, tidak akan punya negara selama-lamanya. Lalu orang kata, fikir ada Palestin? Tak, orang tak akan. Tuan-tuan, tidak ada satu negara. Kalau tuan-tuan tengok negara terakhir yang masuk Timor Leste. Timor Leste tu diiktiraf walaupun yang jenis orang biasa-biasa je. Tetapi Israel masih lagi mencari rentak untuk diiktiraf oleh seluruh dunia. Tak ada orang iktiraf. Maksudnya negara-negara Islam tak iktiraf. Malaysia tak iktiraf. Indonesia tak iktiraf. Mana ada negara di dunia ni orang tak iktiraf? Saya kata sekecil-kecil Timor Leste kalau main bola Malaysia 20-0. Maksudnya lemah negara tu kalau kita ikut bola lah. Lemah. Tetap diterima sebagai satu negara berdaulat. Di Timor Leste kecil. Negara berdaulat. Bukan dicanggih macam negara haram Yahudi tu. Diterima sebab tak ada apa masalah.
Tapi Israel dengan canggih, dengan kuasa besar, kuasa veto, dia tetap tidak mendapat status negara berdaulat. Tak dapat. Negara dia kena pagar untuk berperang dengan rakyat sendiri. Jadi macam dia tak ada apa disebut siadah kedaulatan negara. Tak ada. Tak ada. Dia kena hancurkan negara dia sendiri. Berperang untuk hancur negara dia sendiri. Tak ada. Ini yang disebut dilaknat oleh Allah. Sampai hari kiamat macam tu. Jadi mereka walaupun zahir nampak macam ada negara, banyak mana negara ban. Kalau average negara Islam 48 buah, average mengharamkan hubungan diplomatik dengan Yahudi. Mereka berlaku mutaakhir ini yang disebut sebagai tatbir atau normalisasi beberapa buah negara. Walaupun Saudi lepas konflik yang terbaru menggantungkan normalisasi itu. Habis setengah kita baca sumber berita, Israel yang menggantungkan normalisasi. Dia mula tak percaya kepada orang-orang Arab khususnya. Kerana mereka memang tak percaya orang Arab semua sudah. Bukan kata orang Islam, orang Arab. Orang Islam lagi lah. Bahkan mereka buat slogan bunuh Arab semua. Bunuh Arab. Ada jirang sebelah bunuh je. Belega video paling viral. Seorang pesara tentera yang menyebut apa yang patut dibuat oleh tentera Yahudi. Membunuh semua orang Islam dan orang Arab. Jumpa tembak aja. Tak kira kat mana berada. Itu pemusuhan mereka. Jadi kita katakan mana kewajaran sejarah untuk negara haram Yahudi kata Palestin negara mereka. Dan mereka tidak mungkin dapat negara berdaulat. Tak mungkin. Kita tahu daripada tahun 48, jumlah tanah yang diperuntukkan oleh Inggeris 15%. Dan hari ini tahun 2023, jumlah tanah Palestin mereka ambil 85%. Tengah orang Islam 15%. Tapi saya katakan mereka boleh tipu generasi tua. Ini anak-anak muda Amerika Syarikat. Yang mula membaca, yang mula terbuka, yang mula tak termakan dengan penipuan Yahudi. Bahkan saya yakin dan percaya, Yahudi yang hidup atas penipuan berkurung lamanya akan terbongkar satu persatu penipuannya. Walau mungkin generasi lama masih percaya Yahudi. Tapi generasi baru kalangan masyarakat barat mula membuka mata untuk melihat kembali sejarah Palestin. Tentu bukan boleh claim, okay, ini asalnya negara, hak negara, ini negara Tuhan yang beri pada Yahudi. Dia claim macam tu. Maka orang akan baca sejarah. Orang akan baca sejarah. Saya akan baca sejarah, tuan-tuan akan baca sejarah. Dia bukan zaman dulu kita cakap orang telan, cakap telan. Dia bukan zaman tu, zaman orang banding-banding. Orang akan tengok sumber kat mana. Ni argumennya di mana? Dia punya dalil buktinya di mana? Maka ini menunjukkan bahawa sebalik apa yang berlaku hari ini di Gaza, walaupun zahir kita nampak kalah ketika mana ni rejim Yahudi, tadi berita terkini saya dapat, dia telefon ketua hospital di Gaza supaya kosongkan hospital, nak buang hospital, kosongkan. Hospital pun disuruh kosongkan. Jangan kata rumah-rumah. Bila dia minta, tuan-tuan tahu Palestin ni dibagi 3. Dia panggil Palestin Utara, Gaza City dan Palestin Selatan yang bersempadan dengan Rafah. Yang utara diarahkan yang penduduknya 1.1 juta dalam masa 1 hari mesti kosongkan. Kami akan serang besar-besar. Kosongkan. Satu cara mereka nak impik biar Palestin jadi makin sempit. Jadi ada 2 bahagian, Gaza City dengan Selatan. Nanti mereka sempitkan lagi. Ini cara penghalauan, pengusiran. Tuan-tuan, sebahagian orang Palestin mereka, okeylah, mereka pun keluar, dipanggil Nazi. Keluar. Waktu mereka keluar, mereka dibom beramai-ramai. Dan tuan-tuan boleh tengok video pengeboman terbaru. Mereka bergelimpangan mayat orang Palestin. Mereka suruh keluar, ikhlak dia panggil, keluar. Kerana mereka akan buat amaliyatul barriyah, operasi ketenteraan darat. Maka yang kalangan orang-orang madaniin, ataupun kita kata orang awam, keluarlah. Naik kereta ramai-ramai bawa anak bini. Tiba-tiba tengah mereka keluar, dipanggil Nazihin. Dia bom. Dia bom. Kalau kita tengok angka terkini, hampir 1,900 orang Palestin terbunuh. 1/3 lah kanak-kanak. Lebih 600. Kanak-kanak. 1/3 kanak-kanak. Itu belum cerita pembohongan. Mereka kata ni orang Palestin sembelih bayi 40 orang. Bunuh sekian. Tapi mereka tak ada bukti gambar walau satu. Tunjuk gambar sikit. Dan keadaan negara haram Yahudi. Tak ada bangunan pun yang hancur. Yang Gaza ni ranak habis. Itu ada seorang artis. Tak sebut nama dia. Dia kata pray for Israel. Tapi tengok gambar Gaza yang hancur. Dia ingat Israel yang hancur. Yang hancur ni adalah Gaza. Orang pun komen. Kononnya dia nak tunjuk siang pada Israel, negara tu hancur. Yang hancurnya ialah Gaza, bukan Israel. Israel tak hancur. Dan fokus.
Fokus mereka kepada tentera. Hari ini mereka keluar jumlah tentera Yahudi terbunuh lebih 200 orang. Umum semua 1,400. Tapi jumlah tentera makin meningkat. Kerana sebahagian tentera mereka berpakaian awam. Kerana kata komander Hamas, mereka memang fokus tentera. Mereka tak fokus kanak-kanak dan perempuan. Mereka tak bunuh. Bahkan mereka tulis nota, kami tak bunuh perempuan dan kanak-kanak. Mereka tulis. Dibaca oleh warga Yahudi. Bagaimana mereka bebaskan kanak-kanak, bebaskan wanita. Tunjuk dalam keadaan dunia tengok bagaimana negara haram Yahudi bunuh kanak-kanak, bunuh wanita. Bunuh orang yang keluar untuk selamat diri. Bunuh, boom. Hari ini, sebagaimana kata mereka, orang Filastin yang sebut Madani ini, ataupun kita sebut rakyat, dia tak percaya dengan kata-kata Yahudi kata, kosongkan sebab kami nak, kononnya kosongkan untuk selamat nyawa kamu. Tak, mereka sengaja suruh keluar untuk dibom. Artinya mereka nak bunuh setiap orang Filastin. Dan di sisi orang Yahudi tidak ada orang awam. Di sisi mereka semuanya perlu dibunuh. Cuma undang-undang antarabangsa bercakap ada orang awam, hak asasi. Itu cuma undang-undang antarabangsa yang memang Yahudi langgar sepanjang masa. Dan mereka tak takut sebab belakang mereka Amerika, Britain, Jerman. Ini negara-negara yang kuat untuk pertahankan mereka. India. Dan lain negara kita tengok banyak. Tapi hari ini saya katakan, rakyat-rakyat di setiap negara dia tengok. Dia tengok mana negara yang paling hancur. Sebab di situ kan kita dengan mudah tahu. Yang hampir 1,300 bangunan Gaza telah diletupkan sehingga sekarang. 1,300. Tahun malam ni campur berapa pula kita pun tak tahu. 1,300 bangunan. Kata ni bukan rumah, bangunan. 1,300. Yang 14 tingkat, 10 tingkat, sekian-sekian. Artinya yang melibatkan hampir 400,000 pelarian perang. Anehnya bila disebut lari, dia orang tak tahu nak lari mana. Mesti tutup sempadan. Mesti kata sampai sekarang kami akan tutup sempadan, kami takkan buka. Takkan buka. Tentu mereka nak lari mana? Tak ada dipanggil mamarul insani atau dipanggil lorong kemanusiaan. Ni biasa kalau berlaku konflik perang macam Ukraine dan Rusia, mereka akan buka suatu koridor ataupun satu laluan kemanusiaan dipanggil. Dalam kemanusiaan ini dia akan beri satu tempoh bertenang, mereka tak akan serang. Untuk orang-orang awam, anak-anak kecil lagi ikut laluan ini. Masalahnya mereka tak buat laluan itu. Dan tak ada yang nak buka sempadan untuk beri laluan itu. Atau Mesir. Mesir sendiri. Yang pemimpin mereka diciri munafikin. Dia tunggu keizinan. Tunggu Israel izin baru mereka buka. Tak izin tak buka. Ini kita bahaya munafik. Yang saya sebut tadi, Yahudi tak akan berperang melainkan dengan dua sebab. Pertama, dia akan didokong oleh negara besar. Yang kedua, dia akan ada Taliban. Sebab dia tak mungkin menang. Kalau Mesir tiba tak sokong Israel, dia tak boleh menang. Sebab Mesir pasti buka ruang kemanusiaan, bantuan sekian. Dan dia tak akan menang peperangan. Dia menang bila dia boleh kontrol Mesir, tutup pintu sepadan untuk dibunuh sewenang-wenang. Digunakan sekian-sekian kuasa besar untuk menyekat mana-mana campur tangan negara Islam. Sekarang ini tak ada negara Islam secara terang nak campur tangan. Tak ada. Semua kata bertenang. Bertenang. Bagi pihak negara belah yang menyokong Israel, serang. Kamu ada hak bertahan diri. Kalangan negara Islam, pemimpin Islam ajar orang Palestin bertenang. Tentang yang kena pukul dia suruh bertenang, bukan yang memukul suruh bertenang. Bayangkan yang dipukul ni masyarakat Palestin, okey bertenang. Kawan dah kena pukul ni, bertenang. Yang pukul pula, pukul lagi. Yang ni suruh yang dipukul tu bertenang. Logik hilang. Kejahatan, kezaliman. Tapi saya sebut bahawa Yahudi takkan berani buat macam tu. Melainkan dia ada golongan munafikin yang memberi laluan itu. Kita tahu bila mereka siasat hari ini, ni dah macam bukan kuliah tafsir. Cerita munafik. Bila mereka siasat hari ini tentang bagaimana Hamas boleh menceroboh, rupanya SB Mesir dah beri amaran akan berlaku serangan. Tengok ni munafik ni. Tolong beritahu ni akan berlaku serangan. Tapi Israel yang dia tak ambil pusing benda ni. Pada kawasan Islam diam sudah tak, dia nak beritahu. Dia dah beritahu pun. Tapi Allah jadikan orang kafir tu tak percaya. Dia sampai peringkat orang munafik ni, baru tak percaya dia. Orang munafik ni. Asalnya nak jadi pembocor rahsia. Tapi dah nama munafik, akhir orang yang cuba dikerja pun tak percaya ke dia. Tak percaya ke dia. Akhirnya berlaku serangan tadi. Ini kita katakan bagaimana
agenda orang munafikin. Kan itu apabila Allah Ta'ala menyebut, tidakkah engkau melihat orang yang mengambil yang bersahabat dengan kaum yang Allah murka, yakni kaum Yahudi. Kalau bila sebut ghadiballah, inilah kaum Yahudi. Bagaimana kita baca Fatihah? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukanlah jalan orang yang engkau murkai, yakni Yahudi. Waladdallin, dan juga jalan orang sesat, yakni Kristian. Orang Kristian tuan-tuan, satu dunia disesatkan oleh orang Yahudi. Walau kalau orang Kristian ini dibaca sejarah dengan insaf, dia dapati orang Islam tak pernah musuhi Kristian. Bahkan berlapang dada dengan Kristian. Yang musuh Kristian ialah Yahudi. Cukup mereka belajar, siapa yang bunuh Isa? Kita tanya orang Kristian, siapa yang nak bunuh Nabi Isa? Yang nak bunuh Nabi Isa orang Yahudi. Mereka lah. Tuan-tuan, siapa yang tak iktiraf Nabi Isa? Orang Yahudi. Orang Islam kata Nabi Isa ni Rasulullah. Orang Yahudi kata Nabi Isa tu anak luar nikah. Sampai sekarang. Mereka tak pernah ubah tu. Sampai sekarang mereka kata Maryam. Kita kata Maryam Al-Batul. Maryam perempuan suci. Al-Azra'ul Batul. Perempuan perawan lagi suci. Orang Arab bila sebut perempuan tu suci betul, kita panggil Batul. Batulun. Dia suci sungguh. Orang kata kenyik mata lelaki pun tak. Bukan jenis kenyik mata, pegang tangan, tak pernah. Dia tak pernah tengok-tengok lelaki ni. Ini panggil Batul. Maksudnya suci betul. Tapi orang Yahudi kata apa? Maryam itu perempuan berzina. Dia berzina dengan Yusuf Najjar, maka keluarlah Nabi Isa. Dia kata Nabi Isa itu memang ada bapak. Dia berzina. Tapi dia beratnya tuduhan orang Yahudi. Mereka tak pernah ubah. Ini ada satu rancangan TV di Amerika. Mereka buat survey dalam kelompok masyarakat Yahudi. Kenal tak Isa? Semua kata tak kenal. Kenal tak Jesus? Tak kenal. Tuan-tuan, kalau masyarakat Kristian, dia buat survey kepada masyarakat Islam, kenal tak Nabi Isa? Kita kata kenal. Ini Nabi yang kita muliakan. Saya pun nama Isa. Kita akan cakap macam tu. Nabi yang dimuliakan. Nabi yang kami pelihara dia. Namanya kami letakkan pada nama anak-anak kami. Tuan-tuan, dia tanya Yahudi semua pakat kata tak kenal, tak kenal, tak kenal. Sampai kat padri kata itu anak luar nikah. Sampai kat padri anak luar nikah. Tapi mereka boleh maafkan. Orang Islam mereka duk benci sangat Kristian. Hanya kita kata Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Dia Rasulullah. Kita beri hak sebagaimana hak Nabi-Nabi. Nak marah ke orang Islam? Dia tak nak marah Yahudi yang nak bunuh Nabi Isa. Yang sampai hari ni tuduh Nabi Isa anak luar nikah. Cuba bergabung Yahudi, simpati Yahudi. Dalam konflik ini pun bersimpati Yahudi. Walau tanya Yahudi apa yang mereka kata tentang Nabi Isa dan tentang Maryam. Dan apa yang orang Islam kata kepada Nabi Isa dan juga Maryam. Sehingga dalam Quran ada surah Maryam. Ada surah Maryam. Betapa kita muliakannya. Bahkan kita namakan anak-anak kita dengan Maryam. Banyak. Jadi di situ saya katakan golongan Kristian sesat. Zalim. Tapi kita yakin. Sampai masa orang sesat ni, sampai dia jumpa jalan mati, dia patah balik. Ya. Dia orang sesat. Sampai kat tak jumpa signboard, dia patah balik. Kita sesat ni. Waste ni penipu. Waste ni. Kadang-kadang waste ni kan tunjuk jalan. Kadang-kadang waste ni pun menipu juga waste ni. Dia tunjuk jalan menipu ni, waste ni tunjuk mana ni? Asalnya macam betul je waste ni. Last kali kita kata waste menipu, baik kita tanya orang. Itu cerita orang-orang Kristian, mereka menjadikan Yahudi sebagai waste mereka. Dalam bermusuh dengan Islam. Tapi kelak mereka akan jumpa jalan mati. Untuk mereka kembali menilai umat Islam dengan sebenar. Dan menilai musuh dengan sebenar. Tentu waktu akan memberitahunya. Ia persoalan berkaitan dengan waktu. Kerana setiap perkara ada waktunya. Likulli syai'in ajal. Setiap sesuatu ada ajal, waktunya. Bila sampai waktunya akan tersingkap semua. Kebenaran, kebatilan. Dan hari ini perang yang berlaku menyingkap kebenaran betapa zalimnya Yahudi. Menyingkap kebenaran itu. Zalim sungguh-sungguh. Walau zahir kita nampak macam kalah. Hakikatnya menang. Menampakkan bagaimana orang Islam bukanlah orang yang zalim. Yang zalim yang nampak terang-terang. Yang membunuh terang-terangan. Yang menghancur terang-terangan. Yang hari ini mereka sekat wartawan BBC. Selongkar. Wartawan BBC pun bengang. Itu backup dia dulu. Dan hari ini juga seorang wartawan BBC tarik balik tasrihat kenyataan dia. Yang menyatakan Hamas membunuh kanak-kanak. Minta maaf, sumber palsu kata dia. Lihat wartawan-wartawan mulut terbuka. Hari ini wartawan yang masuk ke Gaza menyatakan tidak pernah kami melihat keadaan paling dahsyat dan teruk. Krisis kemanusiaan, karisah insaniyah. Krisis kemanusiaan yang paling dahsyat dalam sejarah manusia.
supaya dunia tengok yang paling kejam dan dua Yahudi. Problem dunia ini Yahudi. Dan ini yang akan memberi satu lesen besar satu hari nanti pada umat Islam untuk menghancurkan bangsa Yahudi. Hari ini Yahudi macam ada lesen besar untuk hancurkan orang Islam. Hari ini macam. Tapi lesen besar mereka masih lagi lesen P. Umat Islam yang akan dapat lesen besar sebenar. Untuk membunuh Yahudi dan mengakhiri kejahatan mereka. Dan mengakhiri masalah dunia. Dan masalahnya berpunca dari Yahudi. Sehingga dikatakan di mana ada Yahudi, bermulalah masalahnya. Bermula masalah semua, politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ceramah Palestin.